Dan insya-Allah untuk pagi ini kita akan melihat satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang kelebihan lafaz syahadah. Kelebihan lafaz syahadah. Baik, hadis ni dalam kategori hadis kudusi, iaitu hadis berdasarkan firman Allah, maknanya daripada Allah namun dilafazkan daripada lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan dan keizinan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus melimpahkan kebaikan demi kebaikan kepada kita, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan juga Allah membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah, dan seterusnya menerangi jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehingga kita kembali kepada Allah di hari akhirat dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal peringkat awal ni memohon maaflah kalau ada apa-apa kelemahan dan kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meredai apa yang telah kita lakukan ini, dan inilah qadar Allah, ketetapan yang Allah telah tentukan, dan kita pun telah menunjukkan keazaman kita dan kesungguhan kita berada dalam majlis ilmu walaupun dalam keadaan seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan ini sebagai amal soleh di sisinya, insya-Allah. Baik, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi membaca hadis, iaitu dalam kategori hadis kudusi. Dan insya-Allah untuk pagi ini kita akan melihat satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang kelebihan lafaz syahadah. Kelebihan lafaz syahadah. Baik, hadis ni dalam kategori hadis kudusi, iaitu hadis berdasarkan firman Allah, maknanya daripada Allah namun dilafazkan daripada lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita menyambung membaca hadis ini, sukalah untuk saya sebutkan berkaitan secara mukadimah ini berkaitan tentang kehidupan dunia, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan dunia ini dengan satu sifat yang mudah untuk kita faham. Seperti mana Allah firmankan dalam surah Al-Kahfi, kata Allah, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama." Kata Allah Ta'ala, kami mendatangkan perumpamaan kepada manusia, iaitu al-hayatid dunya, kehidupan dunia ini, kama in anzalnahu minas sama, adalah seperti air yang kami turunkan daripada langit. Allah mengumpamakan kehidupan dunia kita ini seperti air hujan. Kenapa tuan-tuan? Pertama, kerana inilah perumpamaan yang mudah kita belajar dan mengambil teladan. Sebab ini benda yang boleh kita lihat, dan inilah perkara yang menjadi teladan kepada kita. Dan Allah Ta'ala sifatkan orang yang melihat menggunakan panca indera dia, melihat keajaiban-keajaiban Allah di atas muka bumi ini, adalah orang yang dikenali sebagai ulul albab, orang yang bijaksana, menggunakan panca indera untuk melihat kebesaran Allah, menggunakan panca indera untuk melihat keagungan Allah. Cuba ibu-ibu perhatikan, ayah-ayah perhatikan, masa wahyu pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita maklum
surah Al-Alaq. 5 ayat pertama sebagai wahyu pertama kepada Nabi, sebagai ayatul watikah, ayat pelantikan Nabi menjadi Rasul. Allah menurunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Mudah je. Kenapa Allah turunkan ayat tersebut? Kenapa tidak Allah turunkan surah-surah yang lain? Antara hikmahnya para ulama melihat, pertama adalah kerana untuk membezakan agama ini dengan agama-agama yang lain, sama ada agama sebelum Islam maupun agama selepas Islam. Mana-mana agama selain Islam adalah agama yang didoktrinkan hanya ikut dan patuh sahaja. Kalau kamu menggunakan akal berfikir, dia akan mendatangkan kebimbangan, menambahkan lagi confuse, kekeliruan dalam beragama. Tetapi tidak pada agama ini, yang mana Allah kata Iqra, bacalah, kajilah, terokalah alam ini. Lagi banyak kamu mengkaji, lagi banyak kamu belajar, lagi banyak kamu melihat alam ini. Allah sebut penghujung surah Al-Alaq, Allah sebut apa? Wasjud waqtarib. Makin banyak kamu sujud dan makin hampir kepada Allah Ta'ala. Itu bezanya tuan-tuan, agama ini dengan agama-agama yang lain. Agama yang lain tidak membawa masyarakat dia ataupun umat dia untuk belajar, untuk berfikir dan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Umat ini diajar untuk terus belajar dan menerokai alam. Lagi banyak kita belajar, lagi kita melihat kebesaran Allah. Jadi salah satu yang Allah perintah pada kita, aku datangkan perumpamaan al-hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Kehidupan dunia ini adalah seperti mana air hujan. Kata Al-Imam Qurtubi, kenapa Allah sifatkan kehidupan dunia ini seperti air ataupun seperti air hujan? Pertama, kata Al-Imam Qurtubi, dia ada 4 sebab. Ada 4 sebab. Sebab yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Al-Imam Qurtubi, yang pertama adalah sifat air ini adalah sifatnya berubah. Sifat air ni sifatnya berubah. Daripada botol masuk ke gelas yang berbentuk bulat, air berubah menjadi bulat. Masuk ke bekas yang berbentuk petak, berubah menjadi petak. Berubahlah dari satu bentuk ke satu bentuk mengikut keadaannya. Maka begitulah dengan kehidupan dunia, sifatnya berubah. Kalau hari ini kita gembira, satu masa nanti kita bersedih. Dalam hari ini kita bersedih, satu masa nanti kita gembira. Hari ini kita di atas, esok kita di bawah. Hari ini kita di bawah, esok di atas. Itulah sifat dunia. Menyebabkan orang yang faham ini akan menjadikan dia lebih tabah dan sabar. Sebab apa? Inilah sifat dunia. Dia tidak akan menyalahkan takdir. Kenapa hidup saya macam ni? Kenapa kehidupan saya macam ni? Kalau kita menyandarkan seperti itu, Nabi lebih bersedih. Kenapa? Nabi SAW takdirnya lahir dalam keadaan ketika dia duduk dalam kandungan ibunya, ayahnya wafat. Kemudian Nabi lahir, duduk dengan Halimatus Sa'diyah sampai usia 5 tahun. Cukup 5 tahun, Nabi berpindah pula dijaga oleh Halimatus Sa'diyah. Sebab apa? Dijaga oleh Siti Aminah, ibu Nabi. Kerana Halimah dengar satu berita, Nabi telah dibedah dadanya kan. Lalu dipindahkan daripada Taif, pindah semula ke kota Mekah. Ibunya jaga, tak sampai setahun, ibunya wafat. Kemudian Nabi duduk dengan datuk, datuk pun wafat. Nabi duduk dengan pakcik, pakcik wafat. Nabi berkahwin dengan isteri, isteri wafat. Nabi ada anak-anak, anak-anak wafat. Hari kewafatan Nabi, anak Nabi ni ramai. Tapi yang tinggal seorang je, iaitu Fatimah. Dan Fatimah wafat 6 bulan selepas Nabi wafat. Kalau kita tengok kematian demi kematian tu berganti-ganti dalam kehidupan Nabi. Bayangkan, kalau ada dalam masyarakat kita, ada seorang anak ni, dia lahir je bapak mati. Duduk dengan ibu, ibu mati. Datuk jaga, datuk mati. Duduk dengan pakcik, pakcik mati. Ada isteri, isteri mati. Ada anak-anak, anak-anak mati. Sejujurnya ibu-ibu, kita panggil ni anak apa? Sejujurnya kita panggil ni anak apa? Kenapa kita tak kata macam tu pada Nabi? Kenapa Allah takdirkan seperti itu? Dan Nabi tunjukkan kepada kita. Pertama kata Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqhus Sirah. Di situlah Allah mengajarkan kepada kita yang mana Nabi ni Allah tunjukkan adalah walaupun dia Rasul, walaupun dia kekasih Allah, takdir Allah tak berubah. Kenapa saya lahir sebagai orang kelainan upaya? Kenapa saya lahir sebagai anak yatim piatu? Kenapa? Tak boleh. Itu adalah takdir dan itu adalah kehendak Allah. Dia Tuhan dan kita adalah hamba. Itu yang perkara yang kita kena faham.
Dia Tuhan dan kita hamba, dan kita tak boleh buat apa yang kita nak, melainkan kita hanya taat apa yang dia nak. Kan? Sebab itu saya selalu pesan pada diri saya, kita beribadah ni bukan kita berjual beli dengan Allah. Selalu kita ingat, saya solat duha, saya mesti murah rezeki. Saya jaga solat, saya mesti bahagia. Saya buat itu, saya mesti dapat ini. Seolah-olahnya kita buat, Allah mesti bayar. Allah mesti bayar cash. Allah mesti bayar cash. Sebenarnya tidak. Kita hamba. Kita buat kerana kita hamba. Allah nak beri, Allah tak beri, itu kehendak dia. Kerana dia Tuhan. Okay? Jadi sebab itu ditunjukkan kepada kita, walaupun Nabi ni Rasul, tapi takdir tak berubah. Ini Rasul ni. Belum tengok dalam surah Yusuf lagi. Ini keluarga Rasul. Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yaqub, Nabi. Nabi Yaqub, ayahnya Nabi Ishaq, Nabi. Ayahnya lagi Nabi Ibrahim, Nabi. Ini 4 keturunan Nabi ni. Tetapi keluarga Nabi Yusuf ni ada 12 orang adik-beradik. Ada komplot tak? Ada pergaduhan tak? Kalau keluarga Nabi pun bergaduh, ini kan keluarga kita. Itulah pengajaran yang kita kena lihat. Okay, takdir tak berubah. Tapi Nabi tunjukkan kepada kita cara respon kepada takdir tu yang lebih penting. Nabi tak bersedih, Nabi tak berputus asa. Walaupun Nabi kehilangan keluarga, Nabi lebih berjaya daripada orang lain. Dan sepatutnya itulah sebagai benchmark kepada kita. Dan itulah sebagai kita punya teladan. Kalau Nabi boleh, saya boleh. Hari ni kita berniaga, saya rugi 150,000. Sikit lah. Kita cakap dengan isteri, saya tak nak berniaga lah, rugi. Saya tak nak dah, serik dah. Jumpa dengan seorang kawan, berjaya. Dia pun cerita, nak berjaya macam ni, saya pernah rugi 500,000. Kita dengar, dia lebih rugi daripada kita, tapi lebih berjaya. Kita akan jadikan itu sebagai teladan. Kita kematian seorang anak, wali'adzubillah, kita rasa sedih. Tapi bila kenangkan Nabi, Nabi kehilangan semua anak dia, melainkan tinggal seorang saja. Nabi lebih berduka cita, tapi Nabi lebih sabar dan tabah. Itulah teladan kita. Jadi yang pertama ini, Allah sifatkan kehidupan dunia ini adalah seperti air kerana sifatnya berubah. Dia tak akan kekal sampai bila-bila. Bahagia kita tak kekal, kesedihan kita tak kekal. Dia akan berubah-ubah sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Itu pertama. Yang kedua, Allah mensifatkan, membayangkan kepada kita perbandingan kehidupan dunia ini adalah seperti air. Adalah kerana air ini sifatnya adalah basah. Kata Al-Imam Qurtubi, air ni sifatnya basah. Direnjis basah, disiram basah, dicurah basah. Jarang-jarang, bukit dan mustahil lah kalau terkena air terbakar. Kan mustahil kan? Selalu kita buat bergurau, alah hujan je pun, kan? Paling kuat pun basah aja. Tapi kita punya takut dengan air tu, dengan hujan tu macam apa kan? Jadi sifat air adalah basah. Sifat dunia adalah fitnah. Fitnah tu artinya ujian. Selalu kita sebut fitnah dunia, fitnah dunia. Fitnah tu maksudnya ujian. Kehidupan dunia ujian. Kalau tak ada ujian, itu bukan dunia. Dan itulah sifat dia. Ada waktu kita diuji dengan kesenangan, ada waktu kita diuji dengan kesusahan. Kan Allah sebut dalam surah Al-Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan, menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan dunia ini. Satu je tujuan dia, liyabluwakum. Allah menggunakan kalimah ibtila, liyabluwakum. Ibtila ni dia ada beza. Ibtila, imtihan, ni nama-nama ujian. Ibtila ni adalah ujian yang kita tak nampak. Itu ibtila. Kalau imtihan tu macam peperiksaan, kita tahu itu ujian. Kalau ibtila ni kita tak nampak. Boleh jadi kita tak sedar, ujian rupanya benda ni. Itu ibtila. Tujuan apa Allah uji kita? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling berkualiti amal soleh dia. Allah tak tengok kuantiti, Allah tengok kualiti. Boleh jadi kecil tapi dia berkualiti. Itu lebih afdal daripada banyak tapi tak ada kualiti. Okey, macam mana kita nak tengok? Bila Allah kata hidup ni adalah ujian, hidup mati ni ujian, artinya semua bentuk hidup ni ujian. Macam mana? Ada orang faham ujian ni adalah benda yang dia benci dan dia tak suka. Kematian ujian, dia kata. Kesakitan ujian. Apa lagi? Kesusahan ujian. Kemiskinan ujian. Kesempitan hidup ujian. Betul, tak nafi. Tapi jangan lupa, perkara yang kita suka pun adalah ujian. Kesenangan hidupan adalah ujian. Kemewahan ujian.
Keseronokan hidup ujian, kekayaan ujian, kesihatan tubuh badan merupakan ujian daripada Allah. Semua bentuk adalah ujian. Sebab itu ada kala kita sedar ini ujian, ada kala kita tak sedar itu adalah ujian. Ibu-ibu baca dalam satu surah yang masyhur, Allah Ta'ala kata apa? Fa inna ma'al usri yusra. Kan? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada setiap kesusahan adanya kesenangan. Pada setiap kesusahan adanya kesenangan. Kalau ibu-ibu perhatikan kalimah itu, bila Allah sebut susah, Allah sebut al-usri, susah, Allah gunakan alif lam ma'rifah, kata nama khas. Bila Allah sebut kesenangan, Allah sebut yusra, Allah sebut dalam bentuk nakirah, kata nama am. Boleh? Boleh ibu? Kita belajar bahasa Arab sikit. Ada beza ya, kenapa Allah sebut kata nama khas, kenapa Allah sebut kata nama am? Contoh, bila Allah sebut kesusahan, Allah kata khusus, dia ada alif lam kan? Al-usri yusra. Kan? Al-usri tu ada alif lam. Alif lam tu namanya ma'rifah, kata nama khas. Kalau bahasa Inggeris, kita kata the bird, ada the kat situ, kita tahu. Okay? Jadinya, bila Allah sebut susah, Allah sebut dia adalah kata nama khas. Artinya, susah ini adalah perkara yang jelas. Tapi kesenangan, Allah sebut kata nama am kerana ia adalah perkara yang tak jelas. Contoh, kalau saya ni duduk di kampung, kita tengok ayam mengeram. Kan, ayam mengeram. Ayam ni nak mengeram telur tu lama untuk sampai ayam tu menetas. Datang kat kita, bukan kita lah, anak-anak kita, cucu-cucu ni suka tengok ayam mengeram kan. Dia pun tengok, dia terkesian lah ayam ni. Ya, boleh tak kalau saya pecahkan biar dia cepat menetas? Dia pun pecah-pecah-pecah, kopek keluar anak ayam. Hidup ke tidak anak ayam? Boleh jadi dia cacat, boleh jadi dia mati. Belum sampai masa. Kenapa? Okey. Bila kita tengok anak ayam dia nak keluar, dia kena patuk dia punya paruh tu ke kulit telur tu. Sampai mereka, sampailah dia keluar. Kita nampak, ya Allah, susahnya. Kan senang kalau saya kopek kan, dia keluar terus. Tapi sebenarnya susah itu adalah senang untuk anak ayam. Kerana apa? Masa dia patuk dia punya kulit telur itu adalah sebagai penguat tengkuk dia. Supaya dia keluar nanti, dia boleh makan. Dia boleh cari cacingnya dan dia boleh kuat tengkuknya untuk ambil makanan daripada mulut ibunya. Nampak? Benda yang susah, kita tak tahu itu adalah kesenangan. Benda susah kita nampak, tapi benda senang kita tak nampak. Sebab itu Allah sebut, al-usri, susah itu jelas, al-yusra, senang itu tak jelas. Tapi kita faham, yang mana kehidupan dunia adalah fitnah. Kehidupan dunia ini adalah ujian. Seperti mana air sifatnya membasah. Yang ketiga pula, bila Allah mengumpamakan kehidupan dunia seperti air hujan, yang mana kita maklum air hujan ini sifatnya adalah sampai masa dia akan berhenti. Dia akan habis. Okey, sampai masa dia akan berhenti dan dia akan habis. Okey, air hujan ini sampai masa dia akan berhenti, dia akan habis. Macam itulah dengan kehidupan dunia. Sampai satu masa dunia ini sama ada dia tinggalkan kita, tapi yang pastinya kita akan tinggalkan dunia. Yang kaya jangan sombong, kita akan tinggalkannya. Dan yang miskin jangan bersedih, kita akan tinggalkannya. Itulah sifat dunia. Dan Allah mengajar kita, bila dibayangkan kehidupan dunia ini seperti air, iaitu air ini tak boleh ditahan. Kan, kita buka paip, kita tahan. Kita pun sebut dalam pepatah kita, air yang dicincang tidak akan putus. Tak boleh. Artinya air ini tak boleh ditahan, tetapi dia perlu diurus. Lagi ditahan, lagi kuat tekanan dia, lebih berbahaya. Ada orang dia ambil keputusan, saya tinggalkan dunia untuk hari akhirat. Kata Ibn Qayyim, kata Ibn Jauzi, dia tertipu dengan tipu daya syaitan. Okay, saya tinggalkan dunia adalah kerana untuk akhirat saya. Percayalah, dia tertipu dengan tipu daya syaitan. Sebab Nabi tak pernah tinggalkan dunia Nabi. Nabi mengurus, Nabi menjadi presiden, Nabi hadapi masalah dunia ni. Tapi Nabi tunjukkan kepada kita, tak tinggalkan dunia, tapi Nabi urus dunia untuk hari akhirat. Okay? Sahabat-sahabat Nabi pun tak pernah meninggalkan masyarakat, meninggalkan kehidupan kesenangan dunia dia adalah untuk hari akhirat. Tak, Nabi mengurus. Sebab air tak boleh ditahan.
Lagi ditahan, lagi kuat tekanan dia, lebih berbahaya. Tetapi dia perlu diurus. Dia buatkan perparitan, kemudian dia buatkan ini keadaan-keadaan yang lebih sempurna. Baik, yang akhir sekali. Kenapa Allah mengumpamakan kehidupan dunia adalah seperti air? Kerana air ini sifatnya kalau sedikit bermanfaat, kalau banyak dia memudaratkan. Ambil dunia apa yang kita perlu dan tinggalkan dunia apa yang tidak perlu. Mudahnya macam mana kita nak tahu keperluan dan kemahuan dunia? Apa yang kita bawa ke hari akhirat, itulah keperluan. Apa yang kita tinggal untuk menuju hari akhirat, itulah kemahuan. Kalau kita buat satu muhasabah. Kalaulah saya takdir meninggal dalam tempoh 3 bulan, apa perlu saya buat? Fikir, itulah keperluan. Yang kita tak fikir, itulah kemahuan. Boleh? Jadi inilah cara orang mukmin berfikir. Tujuan dia apa? Supaya dia lebih sabar, supaya dia lebih tabah, supaya dia menghadapi kehidupan ini adalah kebergantungan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini mukadimah kita untuk pagi ini. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan baca satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis kelebihan bersyahadah. Hadis kelebihan syahadah. Hadis ini diriwayatkan daripada Al-Imam Tirmizi, iaitu diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, iaitu Amru bin Al-As radhiyallahu an. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan sayukhallis, akan keluarkan, ada rajulan, seorang lelaki secara rawak, min ummati, daripada umat aku. Maksudnya umat Nabi ni salah seorang akan keluar di hari akhirat nanti, ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Dia akan duduk di hadapan di yaumul masyar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita panggil hari akhirat itu sebagai yaumul mahsyar? Mahsyar ni dia datang daripada kalimah hasyara. Hasyara ni artinya berhimpun, berkumpul. Okey, dan dia sama dengan kalimah jamaah. Jamak pun berhimpun dan berkumpul. Okey, beza dia, kalimah jamak berhimpun dan berkumpul dengan kerelaan. Sebab itu kita kata solat berjamaah. Sebab kita datang bersolat tu dalam keadaan kita rela. Tak ada orang paksa pun berjamaah. Tapi yaumul mahsyar adalah tempat berhimpun yang Allah gunakan kalimah hasyara kat situ. Dia berhimpun secara paksaan. Tak ada orang nak datang ke mahsyar itu untuk dihisap amalan-amalannya. Tak ada orang nak. Kita datang ke satu tempat, orang nak bicarakan kita, sebut satu-satu kesalahan kita, tak payah pergilah. Kan? Kita tak nak. Orang nak sebut kesalahan-kesalahan kita tak nak. Tapi Allah nak bayangkan yaumul mahsyar itu adalah hari dikumpulnya manusia secara paksaan. Kamu nak ataupun tidak, suka ataupun tidak, semuanya akan menuju ke sana. Semuanya akan dibongkarkan amalan-amalannya. Okay, sebab itu Allah sebut yaumul mahsyar. Jadi Allah cerita dekat sini, kata Nabi SAW, daripada kalangan umatku ada seorang lelaki akan dibawa ke depan khaliq ramai di yaumul mahsyar. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijila. Kata Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, bila dah dibawa ke hadapan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala fayanshuru, akan membentangkan di hadapannya tis'atan wa tis'in sijilla, iaitu adanya 99 lembaran amalan. 99 lembaran ni dia menunjukkan kepada kita banyak dalam bahasa Arab ni, ada kala dia tunjuk secara tepat. Maksudnya bila Allah kata 70, 700, boleh jadi itu angka yang tepat. Tapi boleh jadi juga itu menunjukkan ia bilangan yang banyak. Contohlah, bila disebutkan Nabi ni dia beristighfar sehari, iaitu dalam bilangan 70 kali. 70 tu bukan bererti secara tepat 70, tapi 70 itu berertinya banyak. Infinity lah, terlalu banyak.
Okey, itu antara kadang-kadang kalimah-kalimah tu adalah untuk menunjukkan banyak. Macam ibu-ibu katalah, Kak Salwa kata, saya tunggu ustaz lama dah sampai berjanggut dah. Kita pun maklum lah, kita orang Melayu ni takkanlah Kak Salwa keluar janggut kan. Tapi faham lama sungguh. Kena katanya. Okey, kita faham. Lama sungguh lah dia tunggu kehadiran ni. Jadi macam itulah kalimah-kalimah ni. Jadi bila kata 99 lembaran, artinya banyak. Bergantunglah pada amalan kita, bergantunglah pada usia kita. Kita kena ingat usia ni adalah modal. Usia kita ni adalah modal. Ada orang modal banyak, ada orang modalnya sedikit. Tapi orang yang terbaik adalah orang yang memanfaatkan modal yang dia miliki. Dia ada modal sikit tapi dia buat betul-betul, dia berjaya. Dia ada modal banyak, dia sia-siakan, dia rugi. Itu bergantung kepada kita. Okay, modal ni bergantung kepada kita. Okey. Baik. Jadi dibentangkan kepadanya ada 99 lembaran amalan ni dibentangkan. Kullu sijil, kata Nabi, satu lembaran itu maddul basar, adalah sejauh mata memandang. Sebab apa? Amalan yang tercatat bukan setiap saat, bukan setiap minit. Dia adalah setiap detik. Yang terlintas, yang terfikir, yang tercakap dan sebagainya. Yang ini penting ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tengok pattern dalam Quran, ayat-ayat yang dirahmati Allah. Kalau kita tengok pattern dalam Quran, bila Allah sebut tentang dosa, mesti Allah Ta'ala sebut tentang hari kiamat. Mesti. Contoh, wailul lil mutaffifin. Allah Ta'ala cerita tentang orang yang curang dalam timbangan dia. Tiba-tiba ayat berikutnya Allah cerita tentang hari akhirat. Mesti. Bila cerita dosa, mesti cerita hari akhirat. Kenapa? Sebabnya, saya bagi contoh macam ni. Dalam ilmu psikologi, problem ni dia ada dua. Satu, dia ada presenting problem. Satu lagi, dia ada real problem. Okey. Ada satu data ni, saya pernah cerita kot dalam kuliah maghrib. Saya tengok tahun 2017 tak silap saya. Mahkamah Syariah Selangor, dia keluarkan satu data kes perceraian di Selangor. Dan kes-kes itu adalah perceraian yang remeh-temeh. Kenapa kamu bercerai? Sebab suami picit ubat gigi daripada atas. Betul. Ni keluar data keluar. Kemudian kenapa lagi bercerai? Sebab suami isteri rebut remote TV. Isteri nak tengok drama, suami nak tengok bola, bergaduh-bergaduh, bercerai. Banyaklah kes-kes perceraian lah. Macam-macam remeh-temeh. Isteri basuh baju malam, suami tak suka, bau hapak lah, apalah, bercerai. Orang-orang psikologi ni, kaunselor-kaunselor kata apa? Yang kita nak keluarkan data ini adalah presenting problem yang kita nampak. Real problemnya apa ibu-ibu? Real problemnya, masalah sebenar dia apa? Ada orang kata masalah sebenar sebab masalah ekonomi rumah tangga. Tak tepat. Sebab ibu-ibu, ayah-ayah kita yang duduk di kampung lagilah kehidupannya biasa-biasa, sederhana sangat. Masih lagi berkasih sayang sampai akhir hayat. Ada orang kata sebab masalah beragama. Nabi SAW ada anak angkat, Zaid bin Harisah. Ada seorang lagi, Zaid bin Harisah ni berkahwin dengan menantu pilihan Nabi, Zainab binti Hash, kan? Zainab binti Jash. Dia ni dikahwinkan. Nabi kata ni anak kesayangan dia, ini menantu pilihan Nabi. Kahwin-kahwin akhirnya bercerai. Kita nak salah siapa pula? Kita nak kata apa pula? Adakah sebab agama, sebab ekonomi? Tak. Rupa-rupanya real problem dia adalah kerana suami isteri dah tak sayang. Itu je. Masalah dia mudah je, tak sayang. Jadi ada timbul sikit isu, bergaduh, bercerai. Kalau sayang, isteri tersepak batu pun dia salahkan batu. Kan? Itu biasalah kan. Ayah-ayah senyum mencurigakan. Ini memang ini dibuat dululah, dulu-dulu. Mungkin dibawa sampai sekarang lah. Kerana sayang. Jadi Allah nak kata, bila Allah sebut tentang dosa dan Allah kaitkan dengan hari kiamat, Allah nak kata real problem manusia bermaksiat dan melakukan dosa adalah kerana tidak percaya pada hari kiamat. Contoh kenapa seseorang itu ambil rasuah dan makan riba? Sebab dia tak beriman pada Allah, bla 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 bla. Dia tinggalkan maksiat tersebut, dia buat maksiat lain, dia tak solat juga.
Dia dirikan solat, dia melakukan dosa yang lain. Dia akan berulang-ulang. Sebab apa? Real problem tak selesai. Apa real problem dia? Dia tak percaya adanya hari kiamat. Kalau dia percaya adanya hari kiamat, dia tahu apa yang dia cakap akan dihisap. Apa yang dia lihat akan dihisap. Apa yang dia dengar akan dihisap. Setiap perilakunya Allah akan nilai. Automatik dia tak akan bermaksiat. Automatik. Sebab dia tahu apa yang saya buat sekarang, yang saya fikir dan apa yang saya bertindak hari ini, semuanya akan dihukum dan dihisap oleh Allah. Automatik dia terjaga. Sebab itu kita tengok, kenapa saya bermaksiat? Sebab saya tak meyakini adanya hari kiamat. Jelas ibu-ibu? Boleh nampak dia punya signifikan dia tu? Itulah Allah Ta'ala nak tunjukkan. Sebab itu bila Allah turunkan wahyu pertama yang awal-awal kepada Nabi pada zaman Mekah, Allah turunkan kebanyakan adalah ayat-ayat yang berada di juzuk amma, juzuk 30. Dan majoriti ayat-ayat di juzuk amma ini adalah bercerita tentang yaumul qiyamah. Selain sebagai pembentukan pribadi Muslim, dia adalah untuk menjadi inilah kerohanian kepada seorang Muslim. Pemantapan akidah. Kita tengok dalam keluarga kita, kadang-kadang kita lebih tekankan dari sudut hukum, syariah, fiqah kita. Anak kita ni mandi macam ni, solatnya macam ni, wuduknya macam ni. Betul. Tapi jangan dilupakan akidah. Sebab yang jadi tunjang akidah. Nanti anak-anak dia membesar, dia akan memberontak. Kenapa saya kena solat? Saya tak percaya Tuhan lah. Masalah. Kita kena maklumkan daripada dia kecil, Tuhan ni apa, macam mana kita bertindak, macam mana kerja Tuhan, supaya dia beribadah. Dia tahu saya beribadah ni adalah kerana Tuhan. Kerana apa? Dia dah meyakini adanya Tuhan. Tak nak dia hanya buat ritual je, buat, akhirnya sampai satu masa orang goyangkan akidah dia, dia pun goyang. Ya juga Tuhan ni macam ni, dia mula goyang. Saya bagi satu gambaran macam ni ibu-ibu. Kita tak nampak Tuhan, tapi kita yakin adanya kewujudan Tuhan. Macam mana? Contoh, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yunazzilu minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarat. Kami turunkan air hujan daripada langit ke bumi, bumi mengeluarkan buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki kepada manusia. Ayat ni secara zahir literal mudah je. Air hujan turun ke bumi, bumi tumbuhkan pokok-pokok, keluar buah-buahan. Selesai. Kan? Mudah. Tapi kalau kita berfikir seperti mana dikatakan oleh Ibn Qutaybah, di situlah kita akan nampak wujudnya Allah. Kenapa ibu-ibu? Dari sudut ilmu pengurusan, ilmu management, nak hasilkan satu produk, dia mesti ada 3. Kan? 3 step. Dia ada raw material, dia ada proses, dia ada output. Betul? Jadi Allah tunjukkan kepada kita, raw material dia, input dia adalah air hujan. Prosesnya adalah bumi. Output dia adalah buah-buahan. Kalau raw materialnya sama, prosesnya sama, ciptaan manusia ni, kalau masuknya getah, proses di kilang tayar, output dia apa? Mesti keluarnya tayar. Dia tak akan jadi bentuk yang lain. Tapi Allah tunjuk sebaliknya. Input yang sama, proses yang sama, outputnya berbeza-beza. Duriannya lain, lansatnya lain, manggisnya lain, bau lain, rasa lain, saiz lain, warna lain, semuanya berbeza-beza. Belum lagi kehidupan kita kan, makan durian rasa lansat, pernah? Sedangkan pokok durian dengan pokok manggis sebelah-sebelah je, tapi tak pernah berubah rasa, tak pernah jadi dia krisis identiti, tak pernah lagi. Dia split identiti pun tak pernah. Itu wujudnya Allah. Kita pun tengok pada diri kita, kita dengan adik-beradik kita, ayah yang sama, ibu yang sama, kita keluar daripada rahim yang sama. Muka adik-beradik semua pakat lain-lain. Yang abang lain, yang adik lain, yang itu lain, semuanya lain. Tak seorang pun sama. Kalau saya dengan adik-beradik saya, adik saya semua cerah-cerah, saya seorang je gelap. Kalau kita belajar ilmu sains ni, kan dia ada jin resesif dengan jin dominan kan. Saya mungkin yang resesif tu lah saya kena kot. Dapat yang ni sebab saya nombor 4, mungkin yang depan-depan tu awal okey. Yang nombor 4 ni dapatlah yang resesif ni. Dapatlah jadi gelap sikit lah. Bukan gelap sikit lah, ada gelap banyak ni. Okey. Biasalah tuan-tuan. Kalau kembar sekalipun, sama sekalipun, tetap berbeza. Iaitu pada cap jari dia. Dan itu wujudnya Allah Al-Musawwir. Benda ni lah yang kena explain kepada anak-anak. Explain kepada kita sendiri, baru nampak wujudnya Allah. Baru kita nampak kewujudan Allah dan nampak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, semuanya berbolak balik kepada hari akhirat. Okey, baik. Jadi kata Nabi,
manusia akan dibentang 99 amalan dia. Dan satu amalan akan dibentang 99 lembaran. Satu lembaran itu adalah sejauh mata memandang. Kita dah boleh bayang ibu-ibu, ini adalah waktu yang sangat dahsyat. Cuba kita dapat satu surat saman daripada mahkamah, surat saman polis, kita dapat pun kita dah habis lah. Aduh, runsing dah. Satu kesalahan, hanya satu kesalahan kita dah rasa runsing. Bayangkan, ini hari yang mana Allah bentangkan semua amalan. Dicari-cari salah kita. Yang itu yang menyebabkan kita akan rasa lagi, itu adalah perkara yang akan menekan-nekan jiwa kita. Kita akan rasa ketakutan yang maha dahsyat. Summa yaqulu lahu, maka Allah Ta'ala pun berfirman. Allah kata kepada si fulan ni tadi yang dibentangkan amalan, kata Allah, atunkiru syai'an min hadha, kamu ada tak nak argue sesuatu daripada lembaran ni? Check. Kalau ada kurang, bagi tahu. Kalau ada tertambah, bagi tahu. Kita adjust. Allah tawarkan tuan-tuan, atunkiru syai'an min hadha, ada perubahan tak? Ada yang kamu nak argue? Bagi tahu. Kemudian Allah kata, adzalamaka katabatil hafidhun, kata Allah Ta'ala, adakah kamu dizalimi oleh 2 malaikat pencatat? Kalau ada, bagi tahu. Yang kamu tak buat, dia tulis, bagi tahu. Kalau yang kamu buat, dia tak tulis, bagi tahu. Kamu dizalimi, bagi tahu, saya akan perbaiki. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, pernah tak kita terfikir, apa fungsi 2 malaikat ni sebenarnya? Sedangkan Allah tahu, tak perlu malaikat pun sebenarnya. Kan Allah ni Tuhan Maha mengetahui. Bahkan kita lahir ni Allah dah tahu dah destinasi kita. Kalau kita baca Quran, cerita-cerita hari kiamat ni, hari akhirat, Allah sebut dalam past tense. Kata kerja lepas. Dalam pengetahuan ilmu Allah, hari akhirat tu benda lepas. Dalam kehidupan kita, dia perkara yang akan datang. Sepatutnya tak perlu pun. Tak perlu mizan, tak perlu adanya malaikat pencatat, tak perlu. Sebab apa? Kita dah tahu dah ke mana destinasi kita. Allah Maha mengetahui. Tapi kenapa Allah letakkan ada 2 malaikat pencatat? Tujuan dia bukan untuk Allah. Tujuannya adalah untuk kita, keadilan. Saksi. Sebab itu dalam ayat dalam Quran tak ada satu pun ayat penghuni neraka akan argue Allah Ta'ala. Ya Allah, kenapa saya masuk neraka? Tak ada, tuan-tuan. Bahkan mereka merayu minta Allah keluarkan. Kan? Dia merayu minta Allah keluarkan, dan mereka sendiri mengiktiraf, mengakui kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Ibu-ibu baca dalam surah Al-Mulk kan, Allah Ta'ala ada sebut salah satu ayat dia, mereka mengakui, ini salah saya, ini kesilapan saya akui. Sekarang ya Allah, saya mohon maaf, keluarkan. Antara dalam surah As-Sajdah, Allah kata apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau tara idzil mujrimun, sekiranya kamu melihat di hari kiamat nanti, al-mujrimun, orang-orang yang melakukan dosa. Sebahagian ulama tafsir kata al-mujrimun orang kafir. Sebahagian ulama tafsir kata al-mujrimun ni orang mukmin yang melakukan dosa. Kita lah. Sebab orang kafir, Allah boleh sebut walau tara idzil kafirun, direct je. Tapi Allah kata idzil mujrimun, orang-orang melakukan dosa. Sebab ayat itu nak bagi tahu ada orang melakukan pahala, ada orang melakukan dosa. Kita lah. Sebab kita yang terbeban dengan dosa pahala. Allah kata apa? Dia dekat hari akhirat nanti, nakisu ru'usihim inda rabbihim, dia akan tundukkan kepalanya di hadapan Allah. Kan orang bersalah kan, tunduk depan kepala. Lalu dia kata apa? Rabbana, Allah rakam satu dialog, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah nampak mana syurga, mana neraka. Wasami'na, kami dah dengar jeritan-jeritan suara-suara penghuni neraka. Farji'na, tolong kembalikan kami ke mana? Ke dunia dulu. Kembali dekat dunia dulu. Na'mal salihah, untuk melakukan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami dah yakin dah. Na'mal soleh, mereka nak beramal soleh, bukan solat ibu-ibu, bukan sujud. Mereka kalau nak tengok ayat lain, Allah sebut mereka nak bersedekah je. Itu amalan yang paling mudah. Ada harta keluar je dah, khalas. Dia nak tu je, bagi saya peluang je. Sebab apa? Dah yakin. Dah yakin dah. Kan kita ada ilmu yakin. Lagi? Apa? Ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Ayat ni merujuk kepada ainul yakin. Dia yakin dengan penglihatan mata dia. Kemudian Allah kata apa? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Sekiranya kami nak bagi hidayah kepada manusia, itu bukan masalah. Semua orang boleh dapat hidayah. Aku Tuhan,
Aku boleh beri siapa-siapa pun. Walakin, Allah sebut, akan tetapi haqqal qawlu minni, datang daripada aku sendiri, aku yang berkehendak. La amla anna jahannam minal jin wan nasi ajmain. Aku sendiri yang nak memenuhi neraka jahannam daripada kalangan jin dan juga manusia. Okey, ini Allah Taala sendiri yang sebut. Okey, jadinya Allah mengetahui, tapi Allah letakkan adanya malaikat ini sebagai keadilan. Biar kita jadi saksi. Biar kita tengok amalan yang kita dah kata, ya, ni semua saya buat. Timbang. Tengok mana yang berat. Kiri kanan. Tengok yang ini berat masuk syurga, silakan. Yang ke neraka ni berat, silakan. Waktu tu kita tak akan argue. Sebab apa? Kita sendiri yang mengakui ini keadilan daripada Allah. Okey? Baik, kemudian fayaqulu, lelaki ni pun kata, bila Allah kata, ada tak yang kamu nak argue? Ada tak pecatat-pecatat kami zalim kepada kamu? La ya Rab, tidak ada wahai Tuhan. Tak ada. Cek-cek tak ada. Cari-cari tak ada. Kita kalau di offer macam tu, habis cari kan. Kalau boleh nak buat correction juga, kalau ada lah saya nak buat correction juga. Tapi bila dicek-cek tak ada. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala menyebutkan, afalaka uzrun aw hasanah. Kata Allah Ta'ala, adakah engkau memiliki satu keuzuran ataupun satu kebaikan? Ingat balik, ada tak kamu ada excuse tak? Carilah apa-apa alasan, ingat-ingat balik. Sebab apa ibu-ibu? Bila kita meninggal nanti, kita di hari akhirat, kita ni akan didatangi dengan ingatan semula kepada amalan-amalan kita. Ada satu ayat dalam Quran, saya tak ingat. Allah Ta'ala sebut, saya lupa dah. Allah Ta'ala ada sebut, manusia ni dia akan ingat semua amalan-amalan yang dia buat. Taqaddam wa ta'akhir. Apa amalan yang dia buat dan apa amalan yang dia tinggalkan. Semua kita ingat, tak ada satu. Hari ni kalau cerita semalam tak ingat dah. Kan? Ibu-ibu balik nanti kuliah tak ingat dah. Bukan contoh lah, contoh. Tapi di hari akhirat Allah datangkan ingatan, menambahkan lagi kedahsyatan. Contoh kita nak jumpa dengan seseorang, suami lah. Saya nak beli ni, kita buat salah satu kesalahan, suami pun nak tanya kita, sekian, kita punya takut. Takut. Bayangkan orang nak bicarakan kita satu kesalahan pun kita rasa takut. Sekarang ni kita ingat semua amalan kita. Ingat semua amalan. Dan semua itu dibicarakan, dia menambahkan ketakutan. Jadinya bila Allah kata cek balik, double check, silakan, ada tak? Dia kata tak ada ya Allah. Allah tanya lagi, kamu ada excuse tak? Kamu ada kebaikan? Cuba ingat balik. Dia kata tak ada. Fayubahatur rajul. Dia kata fayubahatur rajul. Lelaki tu terdiam. Okay, bila Allah kata kamu ni ada keuzuran tak? Ada kebaikan tak yang kamu buat? Dia fikir. Ada ke tidak? Ada ke tidak? Fayubahatur rajul. Lelaki ni duduk diam lagi, fikir. Ada ke tidak? Ada ke tidak? Wa yaqulu. Lalu dia kata pada Allah, la ya Rab. Tak ada juga ya Allah. Tak ada. Tak ada. Saya dah fikir dah. Dah korek habis dah. Tak ada. Sebab itu kalau ibu-ibu baca dalam surah Al-Zalzalah, Allah membayangkan ada dua kedahsyatan. Pada surah Al-Zalzalah, dahsyat yang pertama, Allah datangkan landscape kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada kalimah zilzal. Zilzal ni, kalimah zal ni, dia adalah kalimah tergelincir. Kalau zilzal, manusia ni tak boleh berjalan secara normal. Dia jalan dalam keadaan meluncur. Maksudnya dunia ni dah tak stabil. Itu landscape yang Allah bayangkan. Gegaran macam mana, earthquake yang macam mana, itu gambaran dia. Sangat-sangat tak stabil. Dan Allah sebut dalam surah Al-Hajj, manusia dalam keadaan ketika itu yang hamil terus gugur. Yang berjalan ni macam orang mabuk sedangkan dia tak mabuk. Orang mabuk jalan macam ni ibu-ibu, dia jalan kona baring kan, jalan macam tu kan. Sedangkan Allah kata dia berada dalam keadaan dia tak mabuk, tapi itulah keadaannya. Kita boleh bayang, dahsyat. Okey, baik. Kemudian bila yang pertama Allah sebut macam tu, yang kedua pula Allah sebut tentang amalan yang akan dihisap walaupun sebesar zarah kan. Amalan kebaikan satu zarah Allah hisap, amalan kejahatan sebesar zarah pun Allah hisap. Dan itu adalah kedahsyatan kepada orang kafir. Sebab apa? Bila dibentangkan amalan, dia tak boleh pertikai. Kamu melakukan sekian amalan pada detik ini, waktu ini, hari ini, di tempat ini. Itu perkara yang maha dahsyat. Sebab apa? Dia tak boleh menafikan apa yang telah dia buat.
Okey, semuanya akan dibongkarkan. Jadi ayat ini begitu juga. Bila ditanya dia fikir, dia kata la ya Rabb, la, tidak ada ya Allah. Fayaqulu, maka Allah Taala mengata bala, adalah. Allah yang kata tuan-tuan. Allah kata padanya bala, ada. Okey. Dari sudut ilmu bahasa Arab, saya nak kongsi dengan ibu-ibu lah. Kalimah ya ataupun yes dalam bahasa Arab selalunya adalah kalimah na'am. Kebiasaannya adalah kalimah na'am. Tapi ada kalanya adalah kalimah bala. Bala. Ini bukan bala nama orang. Bala. Ba, lam, atau ya maftuha yang tak bertitik tu. Bala pun adalah kalimah na'am. Kalimah bala ni kalau pertanyaan itu adalah berbentuk konotasi negatif. Bukankah kamu yang datang? Dia akan jawab bala. Kalau dia kata adakah kamu yang melakukan? Dia kata ya, maka dia guna na'am. Boleh nampak? Kalau bukankah, tidakkah, persoalan kan? Tapi jawapannya kalau kata ya, dia akan guna kalimah bala. Okay? Jadi Allah kata bala. Ada. Kamu ada. Sebab orang ni nafikan. La, saya tak buat apa-apa. Allah kata tak, kamu buat. Innalaka indana hasanah. Sesungguhnya engkau di sisi kami ada satu kebaikan. Ada satu kebaikan. Wa innahu, dan sesungguhnya la zulma alaikal yaum, kamu sekali-kali kami tidak akan menzalimi pada hari ini. Ni Allah Ta'ala sebut yang punya adil Allah ni. Orang ni duk fikir-fikir, dia kata tak ada amalan dah. Tak ada satu pun alasan saya depan kau wahai Allah. Allah kata tak, ada lagi amalan kamu. Ada lagi kebaikan yang kamu buat. Dan kami tak akan menzalimi kamu. Fayukhriju lahu bitaqatan fiha. Maka dikeluarkan ada satu bitaqah. Bitaqah ni adalah satu kad pengenalan. Ada satu kad pengenalan daripadanya. Dan kad pengenalan itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduh wa rasuluh. Itu kad pengenalan kita. Okey, ada kalimah syahadatan ni. Okey, ini kad pengenalan kita dibawa keluar. Fayaqulu, maka Allah berfirman, uhdur waznak. Allah kata hadirkan kad itu dan timbang. Hadirkan dan timbang. Fayaqulu, maka lelaki ni pun berkata pada Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, ma hadhil bitaqah, ma hadhihi sijilat. Buat apa timbang? Kalau nak ditimbang kad pengenalan yang ini dengan 99 lembaran amalan yang banyak ini, tak payah timbang lah. Saya boleh ukur, dah boleh agak dah. Kalau timbang itu menambahkan kesakitan ni, buat apa? Dia kata macam tu. Buat apa timbang? Sebab nak timbang satu kad pengenalan kalimah asyhadu Allah dengan 99 lembaran amalan. Tak payahlah. Dia kata tak payahlah. Fayaqulu, Allah kata, innaka la tuzlam, kamu sekali-kali takkan dizalimi. Walaupun amalan kecil, aku tetap timbang. Aku tetap timbang. Itu bermakna amalan kita jangan diremehkan. Kadang-kadang ni kita ni nak yang kelas-kelas je amalan ni. Kalau boleh yang besar-besar je. Yang kecil-kecil tak berapa sangat. Sedangkan Nabi sebut dalam satu hadis, manusia ni akan dikira ibadah tu walaupun dia hanya bermanis muka depan saudara dia. Kita tak pandang sangat kan. Sebab itu kalau ibu-ibu baca dalam satu ayat, kata Allah Ta'ala, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku benar-benar bersumpah dengan adanya hari kiamat. Lalu Allah kata apa? Nafsul lawamah. Allah bersumpah dengan orang yang berjiwa lawamah. Lawamah ni adalah jiwa yang sentiasa, kita kata apa? Dia dikritik diri dia. Maksud kritik ni dia artinya dia bukan muhasabah, dia dikritik. Macam muhasabah jugalah. Satu, dikritik kejahatan yang dia buat. Satu lagi, dikritik kebaikan yang dia buat. Kenapa saya bangun tahajud pukul 5? Kenapa tak 3 pagi dah? Kenapa saya jaga ibu saya masa umur saya sekian? Kenapa tak daripada muda dah? Kenapa saya berinfak sekian nilai? Kenapa saya tak infak macam ni? Dia akan kritik, dia akan kritik, dia akan kritik. Okay? Seolah-olahnya manusia di hari kiamat, dia akan melihat punya nilai setiap amalan tu walaupun seremeh-remeh. Kenapa dulu depan orang ni saya tak senyum panjang-panjang sampai ke telinga? Duk masam je kan? Dia akan kritik. Jadinya Allah kata, aku tak akan zalimi kamu walaupun satu amalan remeh, kecil, semua dinilai. Ini adilnya Allah. Qala, maka katalah Nabi SAW, fatuda'u sijilan fi kiffah. 99 lembaran tu diletakkan di timbangan sebelah ni. Letak sebelah. Wal bitaqah fi kiffah. Dan kad pengenalan tu diletakkan di timbangan yang sebelah ni. Lalu ditimbang. Fatashatis sijilat wa thaqulatil bitaqah. Kata Nabi SAW, yang lembaran 99 tu terangkat
yang kad pengenalan tu berat. Nampak? Menyebabkan orang ini masuk ke dalam syurga Allah. Walaupun kad pengenalannya hanya kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kata Nabi, fala yadhkulu smallahi syai', tidak ada yang lebih berat melainkan nama Allah. Okey, baik. Apa pengajaran hadis ni ibu-ibu? Nak tunjukkan kepada kita kalimah tayyibah adalah kalimah yang memberatkan di mizan Allah. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, hadis terakhir dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi kata apa? Ada satu zikir yang kata Nabi SAW, khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan. Hadis ni masyhur kalangan ibu-ibu kan. Dua zikir yang ringan di lidah, tapi dua zikir itu memberatkan di mizan Allah. Habibatan indar rahman, dua zikir itu dicintai oleh Allah ar-Rahman. Zikirnya subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kita dengar hadis ni mudahnya, tapi macam tak percaya dia memberatkan di mizan Allah. Tak percaya. Sebenarnya ibu-ibu, kenapa amalan tu jadi berat? Kita baca dalam surah Al-Qari'ah. Allah kata apa? Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Ada orang ditimbang amalannya berat, maka dia mendapat kehidupan yang Allah redha di hari akhirat, masuk dalam syurga. Ada orang ditimbang amalannya ringan, maka ditonggenkan kepada kepalanya, dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Sedangkan logik akal kita ibu-ibu, dosa pahala ni tak boleh ditimbang. Sebab dosa pahala ni dia benda yang ghaibiat, kita tak nampak. Dia bukan objek. Dia ada weight. Macam kita tahu timbang, ni sekilo, ni setengah kilo, kita boleh timbang. Tapi untuk pahala dan dosa ni dia tak ada weight, tak ada pemberat. Tak ada pemberat yang boleh kita timbang. Tapi Allah kata boleh timbang. Kita yang meyakini memang kita ni orang mukmin, kita yakinlah Allah kata timbanglah. Tapi macam mana boleh ditimbang? Timbangan dekat sini adalah merujuk kepada ilmu. Amalan ni mesti dilakukan dengan ilmu. Sebab ilmu itulah yang membezakan amalan seseorang berat ataupun ringan. Ada orang kata beramal dengan ilmu ni seolah-olahnya dia ni licik lah. Dia kata kita ni kena smart ibadah. Bukan smart ibadah. Smart ibadah ni dia konotasi dia negatif. Dia macam licik. Kan? Dia konon-konon macam licik sangat. Kita tak buat ni, kita kona macam ni. Sama juga. Tak, dia bukan macam tu. Allah nak tunjukkan kepada kita, Nabi nak tunjukkan kepada kita, beramal ni kena ada ilmu. Sebab ilmu itulah yang akan memberatkan di mizan Allah. Ada orang makan, kita pun makan. Tapi dia makan tak berpahala, kita makan berpahala. Kan? Sebab masa saya makan, saya baca bismillah. Masa saya makan yang hampir-hampir dengan saya. Bila saya makan sampai selesai. Kan? Saya makan dengan niat nak ada tenaga beribadah. Kita makan dapat pahala, orang lain makan tak dapat pahala. Kita tidur berpahala, orang lain tidur tak berpahala. Itu membezakan dengan ilmu. Okey, saya sebut tuan-tuan, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, kita berhenti kat sini. Saya nak tanya pada ibu-ibu. Bukan tanya, saya nak kongsi dengan ibu-ibu. Nabi SAW ni dimakan, kan? Nabi ni makan. Kan Nabi makan dalam keadaan dia jilat jari dia. Jilat. Kalau kita makan sudu nak buat macam mana? Nabi makan, kalau makanan terjatuh di atas lantai, Nabi akan kutip dan makan. Kalau kita makan kedai, macam mana kita nak implement sunnah Nabi ni? Okey. Dekat saya nak kongsi kat ibu-ibu. Sebenarnya sunnah Nabi ni dia ada daripada aspek yang kita nampak dan daripada aspek yang kita tak nampak. Okey. Yang kita nampak, Nabi makan, Nabi akan jilat jari. Yang berbaki tu Nabi akan jilat. Kemudian kalau terjatuh, Nabi akan kutip dan Nabi akan makan. Pertama kita kena tahu, Nabi makan bukan di atas meja atau kerusi. Dia makan di atas lantai. Lantai tu bersih. Dan masyarakat Arab dia makan di atas safrah. Ibu-ibu pergi negara Arab kan, dia akan bentang, kita panggil shell out lah. Jadi benda tu kita logik lah, atas lantai dalam keadaan dia bersih. Okay. Yang kedua pula, Nabi makan dia akan jilat jari-jari dia sampai selesai. Bagi masyarakat moden yang makan pakai sudu garpu ni, macam mana nak implement sunnah Nabi? Sebenarnya Nabi nak tunjukkan kita, bukan sekadar itu yang kamu perlu buat.
Sebenarnya sunnah Nabi tu buat kerja biar sampai selesai. Buat kerja biar sampai sempurna. Dan Nabi tunjukkan daripada amalan yang remeh tapi yang paling kerap kita buat. Dia ajar daripada kecil. Sebab makan ni amalan yang sentiasa kita buat. Sehari mesti makan, walaupun puasa mesti makan. Jadi kalau ini terdidik daripada benda yang kecil, benda yang besar, insya-Allah. Tapi orang mukmin hari ni, bukan minta maaf lah, saya sendiri pun, bila kita buat, kadang-kadang kita buat kerja setengah jalan, kadang-kadang kita buat kerja separuh jalan, kadang-kadang kita buat kerja tak sepenuh hati kita. Itu bukan sunnah. Kadang-kadang kita nampak yang ini yang sunnah, yang ini kita tak buat sebab apa Nabi tak sebut. Sebenarnya tidak. Skop sunnah tu lebih luas. Lebih luas. Okey? Samalah juga dengan Nabi SAW sentiasa mendahulukan yang kanan. Kan Nabi selalu kanan kan? Pakai baju tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, masuk kuliah ilmu kaki kanan. Dahulukan yang kanan, kemudiankan yang kiri. Ada tempat Nabi dahulukan kiri, kemudiankan yang kanan. Habis kita kalau Nabi naik tunggangan kaki kanan, kita naik kereta kaki mana? Kenapa tak naik kaki kanan? Macam mana orang moden nak implement Nabi punya amalan ni? Sebenarnya bukan saya nak kritik, bukan kritik, ni nak berkongsi. Kita kena melihat skop ni luas. Sebenarnya nak tunjukkan kepada kita, Nabi sentiasa mendahulukan yang kanan, mengkemudiankan yang kiri. Itu bukan sekadar zahir je, yang kanan-kanan, yang kiri-kiri. Kalau kita buat, ya, kita dapat pahala sunnah. Tapi lebih luas lagi, Nabi ajarkan kepada kita, Nabi ni adalah orang yang mampu buat secara konsisten, kerana Nabi ni adalah well-managed person. Kan? Kalau kita yang jenis huru-hara, saya lah kan, datang lambat, kita tak kira dah kanan kiri jalan je lah kan, tak peduli dah. Tapi kenapa Nabi boleh mampu buat konsisten, istiqamah? Sebab Nabi well managed. Dia rancang apa dia buat. Sebab itu dia tahu mana nak kanan, mana nak kiri. Jadi sunnah Nabi dekat sini untuk masyarakat moden tak sekadar kanan dan kiri, tetapi dia ajar kepada kita untuk jadi masyarakat yang berdisiplin, masyarakat yang terurus, masyarakat yang ada sistem. Itulah sunnah. Ikut sunnah Nabi, berjaya dunia, berjaya hari akhirat. Okey, itu sekadar selingan saya nak kongsi pada ibu-ibu. Okey, baik. Sekarang ni beramal dengan ilmu. Dengan adanya ilmu, bila kita beramal, insya-Allah itulah yang menjadi asbab timbangan kita berat di mizan Allah. Saya kongsikan baru-baru ni dalam kuliah subuh di sini. Seperti mana zikir yang Nabi ajar kepada isteri Nabi yang bernama Sayyidatina Juwairiyah. Sayyidatina Juwairiyah ni dia tak berapa masyhur sangat nama dia. Melainkan kalau kita selalu baca, selalu mendengar sirah, kita akan dengar Juwairiyah ni. Juwairiyah ni dia antara isteri Nabi yang salihah. Okay, kuat beramal. Dan direkodkan dia ni punya amalan antara rutin dia, iaitu dia beramal daripada sebelum azan subuh, duduk di musalla dia, ruangan solat dalam rumah dia, sampailah Nabi balik waktu syuruk. Dia tetap lagi konsisten dengan wirid-wirid dia di sejadah dia, di musalla dia. Sampai Nabi tanya pada dia, Juwairiyah, tak habis lagi ke? Dia kata belum habis lagi ni. Lepas tu Nabi kongsi, kata Nabi, nak tak kalau aku beritahu kepada kamu ada satu wirid, satu amalan yang kamu buat, dia lebih berat timbangannya di hari akhirat lebih daripada amalan kamu pada pagi ini. Maka Juwairiyah kata, nak lah, sangat-sangat nak. Sebab semua orang nak kejar amalan kan. Maka Nabi SAW kata apa? Bacalah zikir Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Nabi kata ulang 3 kali, wirid ini memberatkan di mizan Allah lebih daripada wirid kamu pada pagi tersebut. Ini bukan hilah. Ini bukan hilah, tapi Nabi ajar beramal dengan ilmu. Okey, belajar beramal dengan ilmu. Itu yang menjadi poin utama sebenarnya dalam amalan agama ni. Beramal dengan ilmu, bukan beramal ikut kita rasa dan beramal mengikut apa yang kita rasa ya kot. Contohlah kalau nak kata macam tu, kita dah pencen ibu-ibu dah rehat-rehat ni, kita bagi tahu dengan Tuan Imam, Ustaz, Imam Zuhairi kita kan, Ustaz, kita buat hari ni subuh 3 rakaat lah Ustaz. Kan 3 rakaat lebih banyak daripada 2 rakaat Ustaz. Kita free ni Ustaz. Biarlah. Tak boleh buat juga. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat. Dia mesti berdasarkan dengan ilmu, bukan berdasarkan apa yang kita rasa. Sebab amalan ni kita rasa apa? Kalau lagi banyak saya buat, lagi baik. Tak semestinya.
Tak semestinya. Dia mengikut standard piawaian daripada Nabi SAW. Sebab itu nak ataupun tidak, dia mesti dengan ilmu. Okey, baik. Itulah antara intipati poin daripada hadis ini yang Allah Taala bercerita kepada Nabi SAW tentang kelebihan lafaz syahadah, kalimah-kalimah thayyibah. Sebab itu kita jangan sekali-kali mensia-siakan, meremeh-remehkan zikir-zikir yang mudah-mudah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jangan abaikan, sentiasa memperbanyakkan. Antara satu hadis daripada Nabi. Kita habis pukul apa Kak Salwa? Dah habis dah. Oh, dah habis dah, masya-Allah. Okey. Ada satu zikir yang Nabi ajar. Iaitu kata Nabi SAW dengan zikir la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang berzikir dengan zikir ini, maka akan tumbuh satu pohon untuknya di dalam syurga Allah. Tumbuh satu pohon untuknya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan zikir ni kita rasa takjub lah. Oh, maknanya rumah yang kita bina di syurga tu dah siap dengan landscape dah. Mudahnya macam ni nak bagi gambaran pada kita ibu-ibu. Setiap yang kita miliki di syurga nanti adalah berdasarkan daripada tasbih-tasbih kita, daripada wirid-wirid kita. Yang ini yang disebutkan oleh seorang ulama, iaitu Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Dia sebut satu riwayat tentang amalan ganjaran dalam syurga ini akan diberikan berdasarkan kepada wirid-wirid kita. Seperti mana dulu kita bekerja, kita kata ni 5 tahun akan datang nak pencen ni. Sebelum kita pencen, kita dah siapkan rumah kita dah. Buat rumah kat kampung ke, beli rumah dekat pekan ke. Kita kata, ya ni tempat saya nak bersara nanti, kat sinilah saya nak duduk. Okay? Tapi zaman sekarang trend dia semua nak duduk kondo kan. Tak payah pening-pening dah. Orang tolong kemas rumah, orang boleh tolong manage kita punya rumah, selesai. Kalau kehidupan dunia yang kita tahu selepas pencen ni tak panjang pun, paling kuat 10 tahun, lama sikit 20 tahun, lebih daripada tu mungkin hidup tapi tak sihat. Kita tahu sangat. Pun kita persiapkan rumah kita, apatah lagi rumah yang kita akan kekal hidup selama-lamanya di yaumul qiyamah. Di hari akhirat nanti kekal. Ini rumah selama-lamanya. Sepatutnya kita lebih cenderung dan lebih berusaha untuk persiapkan di sana. Dalam bahasa mudah, siapkan mahligai kita di syurga sebelum kita kembali ke hari akhirat. Sebab itu ada satu zikir yang Nabi ajarkan kepada seorang isteri Nabi SAW, dikenali sebagai Ummu Habibah. Nama sebenarnya adalah Ramlah binti Abi Sufyan, anak kepada Abu Sufyan bin Harb. Ramlah ini Nabi kahwin dengan dia ni wedding of the year. Dia anak orang kaya ni, orang Mekah. Namanya Ramlah. Saya kalau ada orang tanya, Ustaz nak bagi nama cucu apa, saya kata nak bagilah nama Ramlah. Dia tak kelas Ustaz nama. Tak kelas namanya. Ramlah ni sebahagian daripada nama isteri Nabi okay. Tapi digelar Ummu Habibah. Dia cerita Nabi SAW maklumkan kepada dia, siapa yang mendirikan solat sunat rawatib 12 rakaat sehari semalam, Allah akan membina satu mahligai untuknya di dalam syurga. Nabi cerita dengan dia, kenapa? Sebab dia ni orang kaya. Duduk dengan Nabi sederhana. Nak kata sederhana pun tak juga, ada kala tak makan. Tapi Nabi janjikan, biasa kan ibu-ibu, dia ni datang daripada keluarga orang senang, duduk dengan kita tak berapa senang. Kita boleh faham kondisi tu. Jadi Nabi cakap, kamu nak mahligai dalam syurga, kamu beramal macam ni. Apa kata Nabi? Buat 12 rakaat solat sunat rawatib, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat di sini adalah 2 salam. 2 rakaat lagi selepas zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Inilah 12 rakaat dia. Ada yang mungkin tanya, kenapa tak ada 22 rakaat sebelum sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum asar? Kan? Isyak tadi saya minta maaf, bukan 2 rakaat sebelum, dia selepas isyak. Selepas isyak 2 rakaat sebelum isyak. Kenapa tak ada? Dalam solat sunat rawatib, dia ada sunat yang muakkad dan dia ada sunat yang ghair muakkad. Kalau ibu-ibu mampu buat. Tapi yang paling dituntut yang Nabi sebut 12 rakaat ni. Siapa yang buat, kata Nabi, akan terbina mahligai untuknya di dalam syurga nanti. Jadi kita dah boleh pakat dengan pasangan kita, isteri kita, suami kita. Bang, kita dah ada kat sini, nanti kita nak ke sana, ada rumah ke tidak? Jom kita buat.
Ini kita saling memberi motivasi di antara kita. Okey, mudah-mudahan ibu-ibu, saya mohon maaf kelambatan, kelewatan, kelemahan dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita dan semoga Allah Taala memberikan kita kefahaman dan kekuatan untuk beramal dengan apa yang kita telah ketahui. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.